Okey, untuk latihan 8, okey, dia tentang planet yang bernama Zuhal. Okey. So ada dua bulan, okey, satelit semula jadi kepada Zuhal yang bernama Titan dan juga Hyperion. Okey. So diberi bulan terbesar Zuhal ataupun satelit terbesar Zuhal, nama dia Titan dengan jejari 1.22 darab 10 kuasa 5 kuasa 9 meter. Okey, mengambil masa 15.95 hari bumi. Okey, maksudnya Titan ni bila dia nak mengelilingi Zuhal tu ambil masa 15.95 hari ataupun 16 hari lah, nak senang kan kalau kita genap kan. Okey, 16 hari tu Titan tu dah dapat mengorbit Zuhal. Okey. Jadi ada sebuah lagi bulan Zuhal, nama dia Hyperion. Okey, jejari orbit dia 1.48 darab 10 kuasa 9 meter. Okey, soalan nak hitung tempoh orbitan Hyperion dalam unit hari bumi. Maksudnya berapa hari lah pula Hyperion tu akan mengelilingi Zuhal. Okay, jadi kat sini mungkin kita tak biasa dengarkan Titan semua ni. Okay. Planet, kalau bumi, kita ada satu sahaja planet, untuk bumi, kita ada satu sahaja satelit semula jadi, iaitu bulan. Okay, bumi ada satu sahaja planet, iaitu satu sahaja satelit iaitu bulan. Okay, kalau untuk Zuhal, dia ada banyak. Okay, berapa belas-belas rasanya. Okay. Salah satunya yang besar, yang bulan kepada Zuhal yang paling besar, nama dia Titan. Maksudnya ni memang fakta sebenar lah. Bukannya soalan ni sengaja letak Titan, Hyperion. Memang dua nama ni, Titan dan Hyperion ni memang nama kepada bulan-bulan Zuhal. Okay. Okay, tu tak apalah dari segi nama. Okay. Sekarang kalau kita lihat jejari orbit Titan 1.22 10 kuasa 9 meter, Hyperion pula 1.48 10 kuasa 9 meter. Maksudnya jejari orbit Titan lebih kecil daripada Hyperion. Okay, jadi kalau Titan ambil masa 15 hari ataupun 16 hari, so jadi Hyperion akan ambil masa lebih lama. Okay, sebab dia punya jejari orbit Hyperion tu lagi besar, 1.48 kan, lagi besar daripada 1.22. So kat situ pun kita dah boleh jangka lah jawapan dia berapa. Okay, jadi tempoh orbitan Hyperion kepada Zuhal mesti lagi besar daripada 15.95. Okay, tu jawapan kita nantilah. Okay, jadi untuk selesaikan latihan 8 ni, kita kena guna formula yang ini. Okay, sekiranya dua planet dibandingkan. Okay, actually tak semestinya dua planet lah. Okay, yang penting ada dua objek yang mengelilingi satu objek. Okay, iaitu kalau yang ni boleh jugalah guna sebab Titan dengan Hyperion adalah bulan kepada Zuhal. So dua-dua ni, Titan dengan Hyperion ni mengorbit Zuhal. So kita boleh guna formula tadi tu. Okay, T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Boleh guna yang ni. Okay. Okay, so kita pakai formula tu lah. Okay, T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Okay, nampak formula dia tu macam boleh tertukar jugalah sebab ada kuasa 2, kuasa 3, lepas tu ada 1, 2. Okay, so seeloknya ingat betul lah, jangan tersilap formula. T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2. Okay, tempoh dia kuasa 2, jejari orbit dia kuasa 3. Ingat macam tu. Okay, alright, sekarang ni kita nak cari tempoh orbitan Hyperion. Jadi nak senang kita letakkan untuk Hyperion ni adalah T1 dengan R1. Okay, T1 dia punya tempoh, R1 adalah jejari orbit Hyperion. So kita letak yang tu dulu. Okay, so kita nak cari T1 kuasa 2 tanda soal. Okay, ataupun T1 je lah kita letak. Okay, R1 adalah jejari orbit Hyperion yang ni. Okay, 1.48 darab 10 kuasa 9 meter. Okay, so T2 adalah tempoh orbit, tempoh masa untuk mengorbit Zuhal untuk Titan. Okay, 15.95 hari. Okay, dan R2 adalah jejari orbit untuk Titan, 1.22 darab 10 kuasa 9 meter.
Okey kelas, kalau kamu nampak maklumat yang kita keluarkan dekat sini ni, kita tempoh menggunakan unit hari. Okey. Jejari orbit menggunakan unit meter, iaitu tak ada masalah lah, jejari orbit dah guna unit SI. Okey, sekarang ni kita tengok tempoh unit SI dia adalah saat. Tapi untuk soalan ni, okay, kita tak perlu nak tukar 15.95 hari ni kepada saat berapa. Okay, sebab kita menggunakan formula yang ni, menggunakan operasi nisbah. T1 bahagi T2 kan. Jadi unit kalau T1 kita guna unit hari, T2 pun dapat jawapan hari juga. Okay, sebab soalan nak tempoh orbitan Hyperion dalam unit hari. Jadi tak perlulah kita nak tukar. Okay, sama juga R1 dengan R2 kita pakai unit meter. Kalau dia bagi kilometer pun boleh juga pakai. R1 unit kilometer, R2 pun unit kilometer. Itu hint dia. Berbeza dengan soalan yang sebelah sini. Yang kita buat hari tu, latihan 7.2 ni, kalau yang ni formula dia tak ada kiri kanan yang sama kan. So memang tempoh akan guna unit saat. That's why kita tukar dulu. 15.945 hari ni kepada saat. Okay, untuk masukkan dalam formula ni. So dekat sini kita kena alert lah, ataupun kita kena kreatif. Ada soalan kita tak payah tukar unit kepada SI, ada soalan kena tukar. Kalau yang tak payah tukar tu formula yang macam ni. Okay, formula yang melibatkan kiri kanan dia sama. Okay, kiri kanan dan juga atas bawah dia sama. Dia ada biasa operasi bahagi lah. Okay, biasa macam tu. Okay, T1 bahagi T2, R1 bahagi R2. So unit dia sebenarnya dia dihapuskan. Okay, sebab dia bahagi kan. So tak payah tukar lah. Kalau kamu tukar pun, kamu akan dapat tempoh tu dalam saat. Lepas tu kena tukar balik kepada hari. So ibaratnya macam buang masa sikit lah kan, jalan kira panjang. Walaupun jawapan dia sama je nanti kalau tukar balik pun. Tapi nak selamat, tak payah tukar lah. Sebab dia dari segi formula pun, unit tu sebenarnya dah dihapuskan. Okay, unit tu dia tak tukar pun tak apa. Dia dah siap-siap dah cancel out. Okay, jadi kita ganti sahaja. Okay, kita nak T1. T1 adalah tempoh orbitan Hyperion. Okay, jadi kalau kita tulis balik, T1 kuasa 2 sama dengan, okay, kita jadikan T1 sebagai perkara rumus. So, jadi T2 kuasa 2 buat ni atas. So, kita akan dapat T2 kuasa 2, R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. So, kita ganti je lah. T2 kuasa 2. Okay. 15.95 kuasa 2 darab dengan R1 kuasa 3. Okay, R1 kuasa 3, 1.48 darab 10 kuasa 9 tutup kurungan kuasa 3. Kita bahagikan dengan R2 kuasa 3. 1.22 darab 10 kuasa 9 dalam kurungan. Okay, kemudian semua sekali kuasa 3. So kena buat betul-betul lah. Okay, cuba kita kira dapat berapa. Okay, kira. Okay, bahagi 1.22 10 kuasa 9 kuasa 3. Okay, jadi cikgu dapat T1 kuasa 2 adalah 454 kan. Okay, jadi punca kuasa 2 lah. Kita dapat 21. Jadi T1 kita dapat 21.31 hari. Okay, maksudnya Hyperion nak mengorbit Zuhal ambil masa 21 hari. Okay, kalau Titan ambil masa 16 hari. So dari apa yang kita bincang awal tadi, maksudnya jawapan ni logik. Okay, kenapa logik? Sebab Titan lebih dekat dengan Zuhal berbanding Hyperion. Jejari orbit Titan lebih kecil daripada jejari orbit Hyperion. Jadi sebab itulah tempoh orbitan Titan lebih singkat berbanding Hyperion. Okay, so macam itulah kita boleh check
Katakanlah kita kira-kira dapat 10 hari. Kan tempoh orbitan Hyperion 10 hari. Maksudnya salah lah tu, confirm salah. Okay. Sebab dari segi jejari pun kita tahu dah. Mana jejari orbit yang kecil, tempoh orbitan dia lebih singkat. Jejari orbit yang besar, tempoh orbitan dia lebih lama. Semua ni berdasarkan hukum Kepler ketiga. Kita belajar itu. Okay, iaitu tempoh kuasa 2. Okay, kuasa 2 tempoh orbitan berkadar terus dengan jejari orbitan kuasa 3. So dapatlah itu. Okay, itu latihan 8. Ada soalan terus tanya ya. Okay, seterusnya kita buat latihan pengukuhan 3.2. Okay, latihan ni adalah berkaitan dengan hukum Kepler semualah. Okay, kita tengok dulu. Okay, diberi dekat sini jadual ni tentang bulan kepada planet Mushtari pula. Kalau yang atas tadi bulan kepada planet Zuhal. Okay, yang ni bulan pada planet Mushtari. Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Ini 4 bulan planet Mushtari yang dijumpai oleh, tak silap juga, Galileo Galilei. Okay, dia jumpa 4 bulan ni lah. Okay, sebenarnya Mushtari ada banyak lagi bulan, tapi 4 ni yang dijumpa dulu. Kalau tengok dekat sejarah lah. Okay, so dia bagi tempoh orbitan dan juga jejari orbit bulan-bulan kepada Mushtari ni lah. Okay, kalau kita tengok dulu serba sedikit, jejari orbit yang paling kecil adalah Io. Io sebab dia 4.2 10 kuasa 8. Kalau Callisto 1.9 10 kuasa 9. So Callisto ni jejari orbit dia paling besar. Maksudnya dia paling jauh daripada Mushtari lah. Okay, paling dekat Io. So dia susun ikut jejari orbit kecil ke besar. 4.2, 6.7, 1.1, 1.9. So Io paling dekat, Callisto paling jauh daripada Mushtari. Okay. So tempoh orbitan pula kalau kita tengok 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 6. Okay. Jadi 10 kuasa 6 lah paling lama kan. Callisto paling lama 1.44 10 kuasa 6 saat. Okay. Kalau Io 1.53 10 kuasa 5 saat. So betul lah apa yang kita faham konsep selama ni. Makin bertambah saiz jejari orbit, makin bertambah tempoh orbit sesuatu planet ataupun sesuatu bulan. Bulan maksudnya bulan yang mengelilingi planet lah. Okey. Kemudian dekat kolom yang hujung ni dia bagi T kuasa 2 bahagi R kuasa 3. Okey, iaitu tempoh kuasa 2 bahagi jejari orbit kuasa 3. So diringkaskan dalam sebutan WXYZ. Okey. Kemudian bawah ni pula kalau kita tengok, okey, T2 kuasa 3 tu sebenarnya adalah 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Ataupun macam ni lah. 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Itu adalah T kuasa 2 bahagi R kuasa 3. Itulah singkatan yang nak bagi sebenarnya. PI tu pi lah. 4 darab pi kuasa 2 bahagi G darab M. M tu adalah untuk jisim Mushtari, Jupiter Mushtari lah. Okay. Right, tu maklumat yang dia bagi. Sekarang kita tengok soalan. Okay, so jisim Mushtari 1.9 darab 10 kuasa 27 kilogram. Ini yang soalan bagi. Okay, soalan A. Kira nisbah T kuasa 2 bagi R kuasa 3 berdasarkan formula yang diberi. Okay, sekarang dia nak nisbah T kuasa 2 bagi R kuasa 3. Jadi kita tulis dulu. T kuasa 2 bahagi R kuasa 3 sama dengan, okay, dia kata berdasarkan formula yang diberi yang bawah ni lah. 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Jadi kita tulis dia. Okay, 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Okay, kita cuba kira yang ni dulu. Okay, 4 pi kuasa 2 adalah nilai yang tetap lah. 4 pi kuasa 2 memang tak berubah. Bahagi dengan GM. G besar pemala kegravitian. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan M adalah jisim Mushtari. 1.9 darab 10 kuasa 27. Okey, cuba kita tulis kat sini berapa. Okey, kamu kira lah.
Okey, cikgu kira yang bawah dulu. 6.67, 10 negatif 11. Darab dengan 1.9, 10 kuasa 27. Okey, so dapat 1.26 tu lah. Okey, jadi 4 pi kuasa 2. Okey, 4 pi kuasa 2 bahagi answer. Okey, kat sini cikgu dapat 3.115 3.12 darab 10 kuasa negatif 16. Okey, 3.12 darab 10 kuasa negatif 16 itu adalah T kuasa 2 bahagi R kuasa 3. Nisbah tempoh kuasa 2 kepada jejari kuasa 3. Okey. Jadi untuk buat unit ni, okey, kalau kita lihat unit dia, okey. Tempoh kuasa 2, kita tahu tempoh unit SI dia adalah saat. Okey, jadi kat sini kita boleh tulis saat kuasa 2 bahagi, okey, R ni adalah jejari. Jejari unit SI dia adalah meter. Jadi R kuasa 3, so ini adalah meter kuasa 3. Okey, jadi S kuasa 2 bagi meter kuasa 3. Jadi kita buat naik atas, kita akan dapat 3.12 darab 10 kuasa negatif 16 S kuasa 2 M negatif 3. Okey, M kuasa 3 tu buat naik atas jadi M negatif 3 lah. So inilah unit kepada nisbah T kuasa 2 kepada R kuasa 3. Okey, itu kalau kita kira guna formula yang soalan bagi. Okey, sekarang kita cuba kira menggunakan nilai yang ada dalam jadual. Okey, katakanlah kita nak kira W. Okey, kita tahu W tu adalah T kuasa 2 bahagi R kuasa 3. Kita cuba kira T kuasa 2. Okey, kita kira untuk IO dululah. Kita ambil IO je dulu. Kita nak check betul ke tak. Okey, T kuasa 2 tengok IO 1.53 10 kuasa 5. Okey, so dia kuasa 2 jadi dalam kurungan semua sekali kuasa 2. Okey. Bahagi R kuasa 3 4.2 darab 10 kuasa 8. Okey, so ini adalah kuasa 3. Cuba kita kira dapat berapa. Satu point lima tiga. Empat point dua 10 kuasa 8. Okey, yang ni jawapan dia dapat 3.15916 lah. Darab 10 kuasa negatif 16. Okey, kalau tengok daripada unit pun, yang ni 1.53 ni, so ini adalah S kuasa 2. Yang bawah ni 4.2 10 kuasa 8 kuasa 3, ini adalah M kuasa 3. Jadi kita dapat S kuasa 2 M negatif 3. Okey, jadi dekat sini yang cikgu nak highlightkan adalah nilai ni. Dengan nilai yang ni. Okey, kalau kita lihat nilai dia tak jauh beza kan. 3.12, 3.16. Okey, kuasa dia sama. Darab 10 kuasa negatif 16. Unit dia pun sama. Okey, itu maksudnya formula ni 4 pi kuasa 2 bagi GM tu okey, adalah samalah dengan nilai T kuasa 2 bagi R kuasa 3 pun apa yang soalan bagi ni. Yang ni kita ambil ni. Okey. Tapi mungkin kenapa tak tepat betul-betul. Okey, reason dia sebab masalah kepada titik perpuluhan tu. Kalau kita tengok apa yang jadual bagi tu, dia punya tempoh dia 1.53 10 kuasa 5 kan. Dia bagi 1.53 je. Kan, kalau nak tepat sama dengan jawapan yang atas 3.12 tu, sepatutnya dia bagilah sampai 5 angka bererti. Kan, contohlah 1.53433 ke apa ke. Okey, jejari pun sama juga. Dia bagi 4.2 je. Sepatutnya dia bagilah 4.2 343 supaya angka bererti tu ataupun titik perpuluhan tu betul-betul banyak, supaya jawapan dia tak jauh beza lah. Kalau macam ni kita dapat tadi kalau kita guna formula 4 pi kuasa 2 bagi GM dapat 3.12 tu kan. Kalau kita pakai nilai tempoh kuasa 2 bagi jejari kuasa 3 dapat 3.16. So dia beza lebih kurang 0.1
0.04 dia. Macam itulah dari segi dia punya angka bererti itulah. Dia punya bentuk piawai tu Yang lain sama, kuasa dia sama. Okey. Jadi kalau untuk soalan A ni sebenarnya kita kira yang hijau tu je lah Yang biru tu cikgu saja nak check menggunakan apa maklumat jadual tu bagi. So maksudnya betul lah. Okey, nisbah yang kita kira jejari, tempoh bagi jejari tu memang semua ni sama kalau kamu kira. Okey, 3.07 bahagi dengan 6.7 ni pun mesti kamu dapat jawapan dalam lingkungan 3.1 ni juga darat 10 kuasa negatif 16. Okey. So maksudnya nilai nisbah ni adalah tetap lah. T kuasa 2 bagi R kuasa 3 tu adalah nilai yang tetap sebab 4 pi kuasa 2 bagi GM tu pun adalah nilai yang tetap juga, iaitu kalau kita nak fokus kepada mushtari, so M tu adalah jisim mushtari. 4 pi kuasa 2 bagi G tu adalah suatu nilai pemala. Okey, memang tak berubah. Okey, so macam itulah. Okey, seterusnya soalan B. Hubungan antara jejari kuasa 3 dan tempoh kuasa 2. Okey, kalau kita tengok dekat jadual ni pun kita dah boleh nampak dah. Okey, makin bertambah saiz jejari, makin besar jejari orbit, makin bertambah tempoh orbitan juga. Jadi kita boleh tulis berkadar teruslah. Okey, R kuasa 3 berkadar terus dengan T kuasa 2. Macam tu je lah. Okey. Jadi hukum Kepler keterlibat adalah hukum Kepler ketiga. So bila benda-benda yang melibatkan hukum ni kamu tulis penuh lah Jangan tulis ketiga je. Takut dia terlalu ringkas. Tulis hukum Kepler ketiga sebab dia kata nama khas.